Hai semua, Assalamualaikum. Seperti yang Cik Liz janjikan, kali ni Cik Liz nak share resepi gulai nasi dagang, gulai ikan tongkol. Ikan air orang Terengganu panggil. Mula-mula Cik Liz tunjuk dulu cara daripada awal cara-cara basuh ikan. Sekarang ni Cik Liz gunakan ikan air putih, ikan air putih. Sebenarnya nak lagi sedap ikan air hitam. Ikan air hitam tu lebih lembut isi dia. Kita basuh dulu. Cik Liz basuh dengan menggunakan asam jawa. Segar-segar dapat ikan ni daripada kawan Diana. Dapat daripada Kuala Selangor katanya. Alhamdulillah, senang kerja Cik Liz sekarang. Dapat ikan segar-segar. Lepas dah cuci ikan, kita masukkan ke dalam periuk untuk kita rebus dulu. Kukus. Masukkan ke dalam periuk bersama dengan asam keping, bawang putih dan juga lengkuas. Taburkan juga dengan sedikit garam. Kemudian biarkan dia didih macam biasa. Boleh tutup juga periuk kita sekejap untuk bagi dia masak dengan sekata. Boleh juga masukkan sedikit cuka untuk bagi dia kekal pejal, tak mudah hancurlah nanti. Cik Liz lupa nak bagi tahu tadi, cara Cik Liz potong ikan ni macam ni kerana memudahkan pelanggan Cik Liz yang mana dia minta, dia request untuk ikan tu dipotong kecil-kecil. Tapi sebenarnya kalau ikut original Terengganu, ikan tu dipotong besar-besar sebenarnya. Nak makan baru cubit-cubit isi. Banyak sangat duk pokpet-pokpet. Ni bahan nak buat gulai pula. Ada bawang besar, bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas dan juga halia. Sebelum blend jangan lupa masukkan juga sedikit belacan. Tak nak bubur pun tak apa, tak ada masalah. Kita tumis bahan-bahan yang kita blend tadi. Cik Liz masak kali ni untuk 2 kilo ikan. Jadi bahan-bahan ni agak banyak. Nanti Cik Liz akan listkan bahan-bahan dan boleh sesuaikan dengan kuantiti masakan tuan-tuan perempuan. Biasanya nisbah nasi dengan lauk kita dia sama banyak. Kalau kita masak nasi sekilo beras, so kita perlukan juga sekilo ikan, baru match. Sama banyak ikan dengan nasi, cukup-cukup lah ngam dengan orang yang nak makan. Masukkan 2 hingga 3 helai daun pandan untuk menambahkan wangi gulai kita. Kemudian kita masukkan beberapa biji halba dalam satu sudu kecil macam tu. Masuk dan tumis sekali bersama-sama. Sekarang Cik Liz nak sediakan rempah. Cik Liz gunakan serbuk rempah gulai nasi dagang Terengganu ni, cap wow tradisi, beli dekat Kuala Berang hari tu, kedai Kufa, RM RM3.50. Untuk sesiapa yang nak dapatkan gulai nasi dagang, rempah gulai nasi dagang ni, Cik Liz tak jual. Tapi jangan risau, dekat Shopee pun banyak rasanya. Dekat belakang rempah ni pun dia dah tunjuk cara-cara nak buat. Memang mudah. Boleh juga dicampur dengan rempah gulai cap bunga ros. Tapi kali ni Cik Liz tak campur pun, guna rempah tu sahaja. Sebungkus tu cukup untuk 2 kilo ikan. Cik Liz jadikan paste, campur dengan air. Jangan lupa kita punya tumis dekat atas dapur. Kacau-kacau selalu, tak nak hangit kat bawah. Cik Liz memang betul-betul masak betul-betul garing, tumis betul-betul garing, baru masukkan bahan seterusnya. Nampak duk popek-popek pun dekat bawah tu pun dah agak hangit sikit kan. Kemudian kita masukkan cili kering yang telah di blend. Kacau-kacau lagi biar dia sekata, biar dia masak sama rata, garing. Macam biasalah Cik Liz kalau bab ni memang agak lama. Rasanya dalam 15 minit kot. Kalau rasa agak-agak macam tak cukup kita punya cili kering tu, boleh tambah. Tak ada siapa marah. Je kita punya masakan kan. Lepas tu kacau-kacau lagi. Sebelum kita biarkan je atas api, dia mendidih dengan cantik, dengan api yang perlahan. Satu lagi terlupa, kita masukkan gula Melaka, nisang-nisang. Jangan lupa masuk nisang ni. Barulah kita punya tumis tu lawa, comel, pecah minyak. Kalau tak ada nisang tu, boleh ganti dengan gula pasir. Kita biarkan je dia didih. Nampak tak? Ni dia dah didih, dia dah pecah minyak sikit. Cik Liz biarkan je lagi. Biarkan sambil kacau-kacau sekali-sekala.
Ada orang suka gulai dia kuning, ada orang suka gulai dia macam kemerahan sikit. Sebenarnya terpulang, okey, tapi biasanya orang akan tanya Cik Liz, apa rahsia Cik Liz punya gulai tu nampak cantik kuah dia. Sebenarnya ni rahsianya. Masa tumis memang kena betul-betul garing dan kena biar je, memang bertabah. Api kecil, selalu kacau, sambil-sambil jenguk. Nakkan sedap memang kena sabar, kan? Okey. Okey, setelah semua bahan tumis kita dah elok cantik, pecah minyak, bolehlah kita masukkan rempah gulai nasi dagang yang kita dah bancuh tadi, yang kita jadikan paste tadi. Kita masukkan ke dalam bahan tumisan kita dan kita kacau, tumis bersama-sama. Konsepnya sama macam tadi juga, tumis dengan lama, sentiasa kacau. Cuma jangan sampai hangit je, sebab rempah ni nanti kalau lama sangat dia jadi pahit pula kuah kita nanti. Rempah gulai nasi dagang ni tak kisah brand apa ya, semua brand pun boleh. Cuma yang Cik Liz share kali ni yang Cik Liz guna. Untuk lain-lain yang tak dapat jumpa yang sama, boleh guna cap lain, brand lain, tak ada masalah. Sama je konsep dia, sama je cara penyediaan dia. Okey? Sekarang kita masukkan sedikit air untuk kita masak rempah kita. Tak nak bagi dia terlalu kering. Kacau-kacau sebelum kita tinggalkan dengan api yang kecil. Okey, ni rupa dia lepas Cik Liz biarkan dia mendidih dengan api yang kecil. Sambil-sambil tu kacau-kacau sekali-sekala. Okey, ni kejadiannya. Nampak dah lebih pekat, dah pecah minyak. Kita bolehlah masukkan santan. Cik Liz guna 2 biji kelapa untuk 2 kilo ikan ni. Okey, abaikan periuk Cik Liz yang tak ada telinga sebelah tu, ada sebelah je. Sayang nak buang, benda elok lagi kan. Boleh pakai, kita pakai. Okey, kemudian kita kacau-kacau santan bersama dengan bahan-bahan yang kita tumis tadi. Bagi sekata elok sebati semua. Jangan lupa masukkan 3 hingga 4 keping asam gelugur. Bagi menambahkan lagi rasa sedap gulai kita, Cik Liz tambahkan sedikit air rebusan ikan kita. So, lepas rebus tadi, jangan buang dulu air dia. Ada gunanya. Jika kita punya gulai terlalu pekat, so kita tambah je air rebusan tu. Tak perlu tambah air biasa. Kita biarkan gulai kita, kuah kita mendidih, masak. Lepas ni kita akan masukkan ikan yang kita rebus tadi. Okey, selepas kita biarkan santan kita masak, kita masukkan pula ikan yang kita dah rebus awal-awal tadi. Masuk pelan-pelan, satu persatu. Tak naklah ikan tu hancur kan. Biar cantik-cantik kita punya lauk. Alright, ikan pun dah dimasukkan semua ke dalam kuah kita. Sekarang kita kacau, tapi kacaunya perlahan-lahan sebab tak nak ikan kita hancur. Ikan pun dah masak tadi sebenarnya, jadi kita perlu kacau manja-manja je. Cik Liz pun guna senduk kayu yang lepeh macam tu, tak guna senduk yang cedok tu sebab tak nak terkena isi, nanti hancur. Selepas dah masukkan semua, bolehlah kita masukkan kerisik. Kerisik ni Cik Liz ambil daripada peti ais, so agak keras lagi lah. Okay, jangan terkejut pula kenapa kerisik Cik Liz macam tu. Kita kacau-kacau kuah kita untuk tengok kepekatan dia. Kali ni Cik Liz pakai senduk ni, nak tengok dia punya tahap kepekatan kuah tu kan. Okay, cedok pelan-pelan. Nampak isi ikan ni sedap ni, tak sabar dah. Kita dah nak masak dah ni, tunggu sikit je lagi. Kena tengok sampai habis ya.
Okey, kita biarkan dia didih sekejap dengan api yang kecil untuk pecah minyak lebih cantik. Okey. Kemudian last sekali kita masukkan cili api. Okey, cili ni kalau ikut Terengganu dia masuk sekali dengan tangkai macam tu. Macam tu tangkai dia, tapi Cik Liz dah potong, tinggal yang hujung je macam tu, dan Cik Liz masuk je dalam gulai. Okey, siapa yang suka makan cili masa makan nasi dagang tu, bolehlah letak cili dia banyak-banyak. Jangan lupa rasa kita punya gulai masin, masam, manis, bagi semua ada rasa. Inilah dia gulai nasi dagang cara Cik Liz. Okey? Semoga perkongsian Cik Liz kali ini memberi manfaat kepada semua. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video akan datang. Okey, jangan lupa cuba tau. Selamat mencuba. Bye.